Assalamualaikum dan salam bahagia bertemu kembali dalam Fokus hari ini edisi Selasa 26 Julai 2016. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Deti Zaidi, fokus niaga, tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini Selasa 26 Julai 2016. Malaysia seru negara anggota ASEAN bersatu memerangi keganasan. 9 tertuduh warga Filipina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. KBS kemeluk tuduhan ke atas FAM boleh diselesaikan. Malaysia sedia bekerjasama dengan Amerika Syarikat bagi mengekang aktiviti yang dikenal pasti berpotensi menjadi mangsa eksploitasi buruh paksa, termasuk bersabit aspek pendakwaan di mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata usaha itu tidak hanya berdasarkan cadangan dikemukakan kepada Jabatan Negara Amerika Syarikat, sebaliknya turut mengambil kira tanggungjawab Malaysia selaku pengerusi ASEAN. Inisiatif Malaysia ini perlu mendapat sokongan penuh pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pindaan pada perundangan domestik mengenai jenayah ini sudah membuka ruang penyertaan dan pembabitan sepenuhnya oleh NGO terutama aspek perlindungan mangsa. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat Duta Besar Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang merangkap penasihat kepada Ketua Setiausaha Negara Amerika Susan Kopech di pejabatnya. Perjumpaan hampir setengah jam dengan Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa peringkat tertinggi mengenai anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran MAPU itu menyusuli laporan tahunan mengenai pemerdagangan orang US Tip Report 2016 keluaran Jabatan Negara Amerika Syarikat di Washington pada 30 Jun lalu. Penilaian Jabatan Negara Amerika dibuat terhadap 188 negara termasuk Malaysia dan merangkumi aspek pencegahan, pendakwaan dan perlindungan yang mengekalkan Malaysia di tahap 2 pemerhatian bagi 2016. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri turut menjelaskan kepada Kopech mengenai usaha diambil negara untuk membanteras jenayah pemerdagangan orang tanpa mengabaikan aspek kebajikan mangsa selaras dengan amalan peringkat antarabangsa. Usaha memburu 2 rakyat Malaysia yang dipercayai terbabit dalam serangan bom di Puchong penghujung bulan lalu diperluas hingga ke selatan Thailand. Sumber pihak keselamatan Thai di Sungai Golok berkata terdapat laporan kemungkinan mereka kini berada di Thailand. Pegawai tinggi ini yang tidak mahu mendedahkan identitinya berkata, polis Malaysia telah meminta bantuan dan kerjasama rakan mereka di Thailand untuk menyiasat kemungkinan itu. Sumber itu berkata kawalan keselamatan di pintu masuk selatan Thailand termasuk jeti pendaratan haram di sepanjang Sungai Golok telah diperketatkan. Kedua-dua suspek dikenali sebagai Muhammad Saifuddin Muji 28 dari Rengit Johor dan Jasa Nizam Rosni 33 dari Parit Raja Johor. Poster yang memaparkan wajah kedua-duanya turut ditampal di 6 jeti pangkalan haram di sepanjang Sungai Golok sejak 3 hari lepas. Sementara itu, seorang penduduk tempatan di Sungai Golok berkata dia dimaklumkan pegawai keselamatan bahawa kedua-dua rakyat Malaysia tersebut mempunyai seorang rakan warga Thai di pekan sempadan itu. Dalam kejadian serangan pada 28 Jun di sebuah pusat hiburan di Selangor itu, 8 orang cedera. Ia merupakan kejadian serangan bom pertama di Malaysia yang membabitkan anggota kumpulan militan Daesh. 9 tertuduh dalam kes pencerobohan Lahad Datu terselamat daripada tali gantung dan selepas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Hakim Mahkamah Tinggi Stephen Chung menjatuhi hukuman itu hari ini terhadap warga Filipina Atik Hussein Abu Bakar, 45 tahun, Basat H. Manuel 41, Ismail Yasin 76, Virgilio Neymar Patulada alias Muhammad Alam Patulada 52 tahun, Salib Ahmad Imali 63, Al-Wazir Osman 61,
Tani Lahadahi 63, Julham Rashid 69 dan Datuk Amir Bahar Hushin Kiram 53 tahun. Dalam penghakimannya, Chung berkata tiada keterangan yang menunjukkan bahawa tertuduh terbabit secara langsung dalam pertempuran yang berlaku semasa pencerobohan itu ataupun bukti bahawa mereka membunuh mana-mana anggota keselamatan secara kejam atau mencederakan sesiapa. Stephen Chung berkata bukanlah tugas yang menyenangkan untuk menjatuhi hukuman sewajarnya terhadap tertuduh yang disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 121 Kanun Keseksaan. Kesalahan ini katanya telah menjejaskan dengan teruk kehidupan penduduk kampung Tanduo dan mereka yang tinggal di kampung berhampiran selain kaum keluarga anggota keselamatan yang terkorban. Chung turut menjatuhi hukuman penjara 18 tahun masing-masing terhadap Salib Ahmad, Al-Wazir, Tani, Julham dan Datuk Amir atas pertuduhan kedua menjadi anggota sebuah kumpulan pengganas, manakala 4 orang lagi Atik Hussein, Basat, Ismail dan Virgilio yang mengaku bersalah atas pertuduhan sama masing-masing dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Hakim memerintahkan supaya hukuman penjara berjalan serentak dengan kesalahan pertama bermula dari tarikh mereka ditangkap. Turut disabitkan kesalahan menganggotai kumpulan pengganas ialah Timhar Hadil 39 dan seorang rakyat tempatan Abdul Hadi Mawan 52. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan diperintahkan supaya menjalani hukuman bermula dari tarikh mereka ditangkap. Pelan transformasi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAT yang melibatkan perkhidmatan Uber dan GrabCar dijangka dibentangkan kepada Kabinet bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri semasa mengesahkan perkara itu berkata pada permulaan, pelan berkenaan dirancang dibentangkan pada mesyuarat Kabinet esok namun ia masih perlu diperhalusi. Sementara Nancy menyelia Agensi Inovasi Malaysia, Perbadanan Kuasa Nuklear Malaysia dan Kumpulan Industri Kerajaan bagi Teknologi Tinggi Malaysia MIKE berkuat kuasa 28 Jun lepas. Menurut laporan media sebelum ini, SPAT dalam cadangan program transformasi industri teksi antara lain menjelaskan tentang perlunya membenarkan dari segi undang-undang perkhidmatan Uber dan GrabCar serta menyamaratakan medan persaingan untuk pemandu teksi. Sebelum ini, media turut melaporkan kes pergaduhan melibatkan pemandu teksi dan pemandu Uber dan GrabCar, termasuk kejadian pemandu GrabCar diserang ketika mengambil penumpang di ibu kota. Nancy berkata demikian selepas menyerahkan nota serah tugas kepada Datuk Seri Azalina Uthman Said pada jamuan Hari Raya Aidilfitri bahagian hal ehwal undang-undang di Putrajaya hari ini. Mengenai portfolio barunya, Nancy berkata beliau akan memberikan tumpuan kepada usaha dan program inovasi termasuk menjalinkan kerjasama dengan negara luar.